Pada malam ni tajuk kita ialah berkenaan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar. Tapi ada sikit lagi tuan-tuan sebelum masuk perang Badar tu, muka surat 140. Siapa yang ada kitab muka surat 140, iaitu tajuk pertukaran kiblat. Tajuk pertukaran kiblat 140 tuan-tuan. Okay. Lepas tu kita akan masuk perang Badar lah malam ni insya-Allah. Pada bulan Rajab atau Sya'ban, saya sebut ni tuan-tuan sebab ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Berlaku pertukaran kiblat ni sama ada bulan Sya'ban, itu pendapat jumhurul ulama. Tapi ada juga ulama yang menyatakan berlakunya pada bulan Sya'ban, bulan Rajab, berlaku pertukaran kiblat tersebut. Tahun yang kedua hijrah, Nabi SAW ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, Nabi semayang sepanjang Nabi berada di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi masuk bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi SAW melalui ayat Quran yang ada di sebelah tu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat ni, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, Kaabah. Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tukar kiblat. Perbahasan tentang hikmah tentang tu panjang, cuma kita nak ambil yang berkaitan dengan tajuk perang Badar ni, kita nak masuk sekali lagi ni kan. Iaitu tuan-tuan, kita baca ta'liq yang diberikan oleh pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ta'liq dia tu saya tertarik, jadi saya masukkan dalam buku ni. Dia kata, wa fi tahwilil qiblati isyaratun latifatun ila bidayati daurin jadid la yantahi ila ba'di ihtilalil muslimin hadhil qiblah. Pada peristiwa peralihan qiblat ini ada isyarat yang halus daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa isyarat tu tuan-tuan? Daripada duduk menghadap ke Baitul Maqdis tu, tiba-tiba Allah suruh umat Islam menghadap ke arah Kaabah. Siapa yang menguasai Mekah tuan-tuan? Quraisy, musuh nombor satu Islam pada ketika itu. Tahu-tahu kiblat umat Islam semayang kena menghadap ke arah Kaabah yang dikuasai oleh musuh paling ketat umat Islam pada ketika itu. Iaitu isyarat itu ialah bermulanya fasa baru. Ini start dah fasa baru umat Islam dengan peralihan kiblat ini, yang tidak akan berakhir sehingga umat Islam dapat menguasai kiblat ini. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan peperangan-peperangan kecil yang kita baca sebelum ni tu. Masuk bulan Sya'ban ni, semayang kamu mesti ke arah Kaabah. Tempat lah ni dikuasai oleh orang Quraisy. Maknanya Allah nak isyaratkan, kamu dah bermula fasa baru yang tak akan berhenti fasa ni kecuali kamu pasti akan menawan kiblat tersebut, tempat di mana adanya kiblat tersebut. Isyarat ni ulama-ulama kita yang mengkaji sirah memberi pendapat sedemikian. Awalaysa minal ajab an takuna qiblatul qaumi qiblatu qaumin biyadi a'daihim wa in kanat bi aydihim fi'lan fala budda min takhlisiha yawman ma. Itu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah suatu yang pelik kiblat sesuatu kaum itu berada di tangan musuhnya? Kiblat kita, tapi lah ni duduk kat siapa? Duduk kat musuh, duduk perang kita ni, duduk bergaduh dengan kita siang malam. Allah suruh menghadap ke situ. Maknanya Allah nak isyaratkan, la tumpu betul-betul, kamu pasti satu hari nanti akan berjaya membebaskan kiblat tersebut, kamu akan tawan kiblat tersebut. Itu isyarat daripada Allah. Saya baca ta'bir ya.
Bukankah suatu yang pelik kiblat sesuatu kaum itu berada di tangan musuhnya? Oleh kerana kiblat itu berada di tangan mereka, maka sudah tentu kiblat itu akan dibebaskan pada suatu masa nanti. Tak lama ada, tunggu sabar laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu saya kita nak ta'liq pun berkenaan dengan peralihan kiblat. Cerita macam mana peralihan kiblat tu saya tak masukkan dalam perbahasan kita lah, jadi panjang pula. Bab kiblat ni satu kuliah gitu, tuan. Kemudian tajuk yang seterusnya ialah kefarduan puasa dan zakat. Jadi ni makin dekat dengan perang Badar, umat Islam makin nak capai keagungan dan kemenangan. Allah mula tasyri', mula syariatkan amalan-amalan, kewajipan-kewajipan dalam Islam, iaitu puasa. Nak perang Badar ni, tapi nak wajibkan ibadat apa? Puasa. Dan juga zakat. Zakat mula dengan zakat fitrah, kemudian zakat-zakat yang lain. Difardukan ibadat puasa kepada umat Islam pada bulan Ramadan tahun kedua hijrah. Start Ramadan tu lah nak perang nanti, 17 hari bulan nanti, dah 17 hari kita nak perang. Puasa diwajibkan pada tahun itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ma'ruf yang ada di sinilah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, sehingga habis ayat ma'ruf. Tak payah saya sebut, tuan-tuan. Ibadat zakat fitrah juga difardukan menjelang hari raya Aidil Fitri. Puasa tahun tu juga difardukan kepada umat Islam untuk membayar zakat fitrah, iaitu segantang makanan asasi di sesuatu tempat. Seterusnya zakat harta difardukan selepas itu kepada umat Islam. Okeylah, masuk perang Badar, tuan-tuan. Saya ni hasrat saya kalau boleh satu kuliah ni biar habis satu perang lah. Tak mau pergi meleret, panjang cerita-cerita ni. Okey, perang Badar. Perang Badar ni, tuan-tuan, walaupun perang ni kalau kira kita nak bilang tentera umat Islam, hak ni lah hak paling sikit. Hak paling banyak sekali perang Tabuk tu 30,000, hak ni 300. Tapi perang yang paling penting ialah perang Badar. Nak banding dengan peperangan-peperangan lain, yang paling penting, paling utama ialah perang ni, perang Badar ni. Atikah, ibu saudara Nabi SAW bermimpi akan berlaku kejadian buruk akan menimpa semua orang Quraisy. Ayat berulang sikit. Beliau menceritakan mimpinya kepada Al-Abbas dan berpesan agar tidak menceritakannya kepada sesiapa pun. Namun berita itu tersebar juga akhirnya, sehingga berlaku perbalahan antara Abu Jahal dengan Al-Abbas. Ni saya cerita sikitlah kat tuan-tuan mimpi ni, saya sengaja tak cerita panjang situ. Iaitu Nabi ni ada seorang mak menekan, dua beradik dengan ayah Nabi, nama Atikah, Ain Alif Ta Kaf Ta Marbutah. Dia ni cerita mimpi ni. Atikah ni dia mimpi satu malam, iaitu dia mimpi, tuan-tuan, ada satu orang laki-laki mai menunggang unta, mai daripada jauh menunggang unta sampai dekat dengan satu tempat di Mekah nama Al-Abtah. Dia kata, dia menjerit dengan kuat sekali, dia kata, infiru ya ala Ghudar ila masari'ikum fi thalath. Wahai bangsa penipu, penjahat, pergilah kamu ke tempat kebinasaan kamu dalam masa 3 hari lagi. Kamu semua akan mati. Masari' ni, masra' ni tempat mati. Pilah kamu ke tempat kebinasaan, kamu akan terbunuh di sana dalam masa 3 hari. Beberapa kali dia ulang ucapan tersebut. Jadi dalam mimpi tersebut, laki-laki itu dah kata lagu tu, dia bawa satu ketui batu besar, dia naik atas satu bukit dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Lepas tu
dia balin batu tu, batu besar tu, dia punggai, dia balin ke Mekah, berderai pecah. Batu-batu hak kecil ni hak pecah tu kan masuk dalam semua rumah orang Quraisy. Masuk dalam semua rumah orang Quraisy. Kemudian Atikah ni tuan-tuan, bila dia mimpi tu, mimpi pelik lah. Ni mimpi ni orang panggil mimpi benar. Mimpi yang benar ni tuan-tuan, di antara ciri-ciri dia ialah mimpi tu kita nampak jelas. Bukan lagu hak kita mimpi mengarut tu. Ustaz petang tu, ustaz lagi tak tahu tentang apa, mangkit penin kepala-kepala tu bukan dia. Dan syarat mimpi benar ni bukan mesti orang Islam, orang kafir pun berlaku juga. Dan tuan-tuan baca cerita Nabi Yusuf yang mimpi 7 ekor lembu tu, yang mimpi 7 tangkai gandum tu tuan-tuan, orang Islam ke orang bukan Islam? Tapi mimpi itu benar ataupun tidak? Benar. Dia bukan syarat dia kepada orang Islam yang berlaku dak. Allah boleh bagi pada siapa-siapa. Jadi bila dia mimpi dengan mimpi yang jelas, dia nampak clear, dia cerita kat abang dia, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi SAW yang ketika ni belum masuk Islam lagi lah. Menurut pendapat ulama, jumhur ulama, dia belum masuk Islam lagi Al-Abbas ni, kecuali masa dekat-dekat nak berlaku pembukaan kota Mekah, barulah dia masuk Islam. Itu pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama tuan-tuan. Jadi dia pun habaq ke abang dia, cerita bahawa dalam masa 3 hari lagi kebinasaan orang-orang Quraisy ini akan mati ramai ni. Akan terbunuh di satu tempat. Puak-puak ni. Dan disebut pula depa ni puak penipu, puak penjahat, ya ala Ghudar. Jahat orang-orang Quraisy ni. Dalam mimpi sebut macam tu. Dia cerita ke abang dia, dia pesan ke Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni supaya jangan habaq kat orang. Macam kita lah nak buat, kita pun serupa tu lah juga. Kan bila apa-apa, aku habaq kat hang seorang ni, jangan habaq kat orang lain. Tiru cerita ni lah. Dia pesan lagu tu kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib supaya jangan habaq kat orang. Tapi Al-Abbas ni tuan-tuan, dia pergi habaq juga kat kawan baik dia. Sehingga akhirnya tuan-tuan cerita ni tersebar di Mekah. Abu Jahal tuan-tuan bila sampai ke dia marah. Atikah ni Bani Hashim, kok mana pun suku sakat Nabi SAW sebut kata depa orang Quraisy orang jahat, akan dibinasakan, semuanya akan mati terbunuh dalam masa 3 hari lagi. Jadi benda tu tak baik untuk orang Quraisy. Jadi satu hari dalam masa-masa ni lah, dalam hari pertama tu dah tersebar dah hari tu, Al-Abbas ni dia pergi tawaf di Kaabah pakai smart dia. Ni orang kaya, dia menteri tuan-tuan. Al-Abbas ni kerja dia di Mekah, dia exco, bukan menteri, bukan YB biasa-biasa ni. Dia memang exco, menteri yang jaga soal as-siqayah dan ar-rifadah, iaitu jaga dua jabatan penting, iaitu memberi jamuan dan memberi minuman kepada para jamaah haji. Dia jaga yang tu. Jadi satu hari dia duduk tawaf, hari tu tawaf, Abu Jahal panggil dia. Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata, tak cukup lagi ke hampa ni Bani Hashim ni dengan seorang Nabi laki-laki, lah ada pula Nabi perempuan. Dia anggap orang yang meramalkan benda yang akan berlaku di depan ni Nabi lah, orang yang ada berita Nabi daripada perkataan Naba. Lepas tu Abu Jahal kata lagi, kalaulah tidak berlaku apa-apa kepada orang Quraisy dalam tempoh 3 hari ni, aku akan tulis satu surat dan aku akan gantungkan di Kaabah bahawa kabilah kamu, yakni Bani Hashim ni, akdzabul Arab, Arab hak paling pemohong sekali. Nampak? Ayat tu tuan-tuan kira ayat yang sangat menaikkan kemarahan orang-orang Bani Hashim, terutama wanita-wanita Bani Hashim. Bila berita tu sampai ke depan, marah ke Abbas. Abbas tak kata apa. Kam dia pun kena peleceh dengan mak menakan dia, anak menakan dia, pupu papak dia, perempuan dia. Awak hang tapi tabuh Abu Jahal. Saya kita sambung cerita dia tuan-tuan. Sehinggalah mimpi ni tuan-tuan benar-benar berlaku 3 hari kemudian.
Iaitu ketika mana dia nak pergi tabuh Abu Jahal. Tahu berlaku peristiwa kita akan baca sekali lagi tuan-tuan. Kedatangan Damdam Al-Ghifari. Lagi saya cerita di belakang tu ada lagi tak jauh tu. Mengakhiri peristiwa ini, mimpi Atikah benar-benar terjadi. Nah, okey. Berlaku perang Badar Al-Kubra pada tanggal 17 hari bulan Ramadan. Ini ulama-ulama sepakat. Berlaku perang ni pada tarikh 17 hari bulan Ramadan. Perang ni berlaku 17 Ramadan. Sebabnya macam mana boleh berlaku peperangan ini? Ialah Nabi SAW keluar bersama 313 orang sahabat. Ini khilaf lah ulama, 313. Ada kata lebih sikit. Tuan-tuan jangan duk pelik sebab ada ulama dia kira hak tak mai yang Nabi bagi juga harta ghanimah lepas perang nanti, seperti Saidina Uthman contohnya. Saidina Uthman tak mai perang ni, dia jaga isteri dia yang sakit pada ketika itu, tapi Nabi bagi. Jadi ada ulama kira dia sebagai yang hadir juga sebab dia nak mai, cuma Nabi tak bagi dia mai pada ketika. Dan ada lagi beberapa orang sahabat lain. Okay. Jadi ada perbezaan pendapat di situ. Nabi SAW keluar bersama 313 orang sahabat ke Badar untuk menyekat kafilah dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Saya harap ni tak timbul masalah dah, sebab kita dah baca dah sebelum ni. Tidak nampak jahat orang Islam. Kalau kita tengok Nabi punca dia pasal kita yang nak pergi buat jahat ke orang kan. Tapi tolong baca balik sebelum ni, barulah kita akan nampak ada sebab Nabi keluar, Nabi sekat tu. Ada tujuan di sebalik sekatan-sekatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam terhadap orang-orang Quraisy. Nabi keluar tu nak pergi rampas barang dagangan yang baru balik daripada Syam. Okay. Iaitu kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dalam peristiwa Dzil Ushairah yang kita telah sebutkan sebelum ini. Abu Sufyan keluar dah 3 bulan sebelum tu. Jadi bila dia pergi ke Syam, tentu dia balik. Bawa balik mesti untung berdagang banyak tu. Lebih kurang mau 1000 ekor unta dah bawa balik main barang-barang dagangan tu. Penuh dengan muatan nak balik pergi jual di Mekah dan nak jual di Yaman pula. Jadi Nabi dengar dia balik dah dapat dah berita bahawa orang-orang Quraisy akan bertolak balik daripada Syam sekian-sekian hari bulan dan akan lalu di kawasan Badar ni pada sekian-sekian hari bulan. Badar ni pasal apa dia nak berhenti juga tang tu? Pasal tang tu kawasan ayam. Kawasan orang banyak telaga-telaga di situ. Mereka akan berhenti tang tu macam kita singgah RNR lah. Jadi Nabi akan pergi tunggu dekat situ lah. Tahu dah itu laluan utama pedagang-pedagang Quraisy menuju ke Syam. Baginda SAW menaiki seekor unta bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Nabi bawa semua tuan-tuan, unta ni ada 70 ekor semua. Para sahabat ni tak semua hadir. 313 ni bukan mewakili semua para sahabat. Nabi hanya dah dapat berita daripada balik dah, on the way dah. Nabi terus siapa yang dah lah, siapa yang unta dah dia siap dah. Kalau baru nak pergi ambil daripada kawasan awali Madinah, Nabi tak payah pergi. Yang ada kesibukan pergi urus, biar kami ya pergi. Sebab tu Nabi tak pernah ungkit siapa tak pergi perang Badar, sebab bukan diwajibkan kepada semua. Pergi itu dengan harapan nak pergi rampas barang dagangan yang dibawa oleh kafilah dagang tersebut yang bukan yang dikawal hanya sekitar 30-40 orang sahaja. Jadi kita bawa 300 ni clear lah, boleh lah kita insya-Allah. Lagu tu perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sendiri dalam 70 ekor unta tu ada 2 ekor kuda. 70 ekor unta, 2 ekor kuda yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bergiliang 3 orang naik unta tu. Iaitu siapa dia? Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah. 2 orang naik ataupun seorang naik, 2 orang berjalan kaki. Saat lagi sampai sekerat, tukar pula, giliran orang lain pula. Okay. Apabila tiba giliran baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, kan kalau Nabi naik unta tak apalah. Bila tiba giliran Nabi kena turun berjalan, Sayyidina Ali ataupun Abu Lubabah yang boleh naik pula atas unta tu, 2 orang sahabat ni keberatan. Tak gamak tuan-tuan. Takkan nak bagi Nabi ketua
negara Madinah Al-Munawwarah ni, Rasulullah, utusan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nak bagi Nabi berjalan, kita duduk atas. Gamak tak tuan-tuan? Mereka tak gamak tuan-tuan. Mereka tak mau. Biarlah Nabi nak dia berjalan kaki pun tak apa. Tapi Nabi kita SAW tuan-tuan, Nabi kata apa? Inilah kita nak belajar. Bila kita belajar sirah ni, kita nak belajar sifat Nabi. Kita nak tengok macam mana sifat satu orang pemimpin Islam seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, ma antuma bi aqwa minni wa ma ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Apa Nabi kata tuan-tuan? Kamu berdua tidak lebih kuat daripada aku. Kita sama-sama tak larat. Gilianglah. Tak acilah aku naik seorang atas unta ni duduk sedap ni. Kamu pula duduk jalan kaki, takkan nak tahu mana kita sama-sama lemah. Jadi ada masa aku berjalan, ada masa aku naik unta, ada masa berehat, ada masa kena susah sikit. Lagu tu lah. Dan aku juga perlukan pahala seperti kamu berdua. Jangan ingat kamu nak pahala banyak, aku pun nak pahala juga. Jadi bila Nabi kata lagu tu, mereka pun terpaksa lah ikut kehendak Nabi SAW. Nabi berjalan kaki. Saat Nabi jalan, walaupun Nabi SAW seorang ketua negara yang sangat dimuliakan, sangat dihormati oleh semua umat Islam. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apabila Abu Sufyan mendapat tahu kemarahan tentera Islam untuk merampas harta mereka, macam mana dia tahu tuan-tuan? Iaitu para ulama sirah menyebutkan bahawa Abu Sufyan ni dia dah bau dah. Dia bukan orang bodoh, orang cerdik. Dia rasa mesti dulu kita selamat dulu. Tapi kita tahu depa mai cuba sekat kita, tak dan. Kali ini mesti depa akan sekat kita. Jadi Abu Sufyan ni dia mendahului kafilah dagang yang dia bawa. Dia pergi 2 orang, dia pergi cek laluan daripada Madinah nak ke Badar. Dia pergi cek laluan tu. Dia cek tuan-tuan, dia jumpa sungguh. Tak jumpa dengan Nabi, tapi tempat tu Nabi dah lalu. Iaitu dia tengok tai unta banyak. Nabi buat 70 ekor unta, tuan-tuan ingat? 70 ekor, kalau sekali dia berak tentu tuan-tuan bayangkan banyak mana tuan-tuan. Kan? Bertumpuk-tumpuk. Jadi dia boleh bayanglah, tang ni sekok, dia kira semua berapa dah. Tapi tak tahu daripada mana. Unta ni mungkin mai daripada tempat lain. Sebab jarak di antara Madinah nak sampai Badar tu mau ada 250 kilo. Dulu lah 160 ya. Lah dah lebuh raya kan. Dulu lalu kok nu pusing kok ni jauh lah. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur dulu. Jadi Abu Sufyan ni tuan-tuan, dia pergi tai unta tu. Tuan-tuan, apa yang dia jumpa dalam tu? Dia jumpa biji kurma. Ni ada biji kurma, hak ni biji kurma. Dia kata sah, mesti mai daripada Madinah. Sebab Madinah ni terkenal sebagai tempat banyak kurma. Kan tuan-tuan duk pergi umrah tu, dia pada bawa suk kurma tu kan, belilah bawa balik kan. Murah lah di sana tu. Memang banyak kurma. Sampai unta pun makan kurma. Kalau kita pergi Mekah tak, pergi Madinah tak makan kurma rugi ya. Jadi dia tengok tu, dia confirm, dia cepat-cepat balik tuan-tuan. Dan apa dia buat tuan-tuan? Dia tulis surat. Beliau mengutus surat, mengutus Damdam Al-Ghifari. Tadi yang kita sebut nama tadi ni. Satu orang laki-laki daripada kabilah Bani Ghifar. Dia upah kawan tu untuk pergi ke Mekah. Sampaikan berita kepada orang Mekah bahawa kami dalam bahaya. Ni barang dagangan yang dia bawa ni bukan dia seorang. Hak ketua-ketua Quraisy, Abu Jahal punya ada berapa persen dalam tu. Hak anak dia Ikrimah pun ada di situ. Hak Umayyah bin Khalaf pun ada di situ. Hak Abu Lahab pun ada berapa bahagian di situ. Seorang 230 ekor, kau ni 230 ekor. Hak depa semua. Bukan hak dia seorang. Macam itulah orang Quraisy bila pergi berniaga. Kali ni okey, dilantik Abu Sufyan. Saat lagi lantik orang lain pula. Sebab depa nak pergi selalu, depa tak dan. Okey. Jadi dia tulis surat. Jadi Damdam ni tuan-tuan, bila sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, cepat dia pergi. Mana lari sungguh-sungguh.
dengan kuda dia, dengan unta dia sampai ke Mekah tuan-tuan. Dia terbalikkan baju yang dia pakai dengan keadaan menjerit-jerit. Nanti saya nak baca ayat dia tuan-tuan. Nah dia ni dia kata ni. Nah, dia sampai di sana tuan-tuan, duduk atas unta dia tu. Dia lukakan unta dia. Hidung kawan tu dia bagi berdarah-darah ni. Dia nampak macam kalut lah. Macam dia main benda yang penting sangat, besar. Memang besar pun dia bawa ni, berita ni. Terbalikkan baju dia, pelana dia, baju dia koyak-koyak bagi nampak koyak apa. Pandai dia cara dia nak sampaikan berita bagi orang Kelang Kabut. Dia lari mai tuan-tuan, dia kata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, al-latimah, al-latimah. Ni panggilan ni yang menunjukkan bahawa bala bencana akan berlaku ni. Al-Ghauth, Al-Ghauth, tolong. Amwalukum ma'a Abi Sufyan qad arada laha Muhammadun wa ashabuh. Barang-barang kamu sedang akan diserang oleh Muhammad dan tentera-tenteranya. Jadi bila dia buat kalut lagu tu, Abu Sufyan pun pada masa tu terus bersiap. Mengumpulkan cepat-cepatlah bala tentera mereka nak pergi menyelamatkan barang dagang mereka. Dan Abu Sufyan tuan-tuan tunggu lama dah akan berlaku peristiwa ni, dan bagi dia inilah peluang untuk menghapuskan umat Islam terus atas muka dunia ni. Itu harapan Abu Jahal pada ketika itu tuan-tuan. Setelah mengetahuinya, Abu Jahal keluar bersama 1,000 orang bala tentera. Asalnya 1,200 atau 1,300 orang pada peringkat awalnya. Tapi bila dah sampai dekat tuan-tuan, sebahagian tu lebih kurang 203 orang tu balik. Mereka tak mau terus sebab mereka tahu Abu Sufyan telah berjaya menyelamatkan kafilah dagang tersebut. Mereka nak pergi buat apa? Kalau kita pergi, nanti aku bunuh sepupuku, adik-beradik lah kau tuan-tuan, aku bunuh pak belakang aku, sekali lagi sampai bila kita nak bergaduh sama-sama kita pula. Mereka tak mau. Jadi adalah balik 200-300 orang, tinggallah 1,000 orang kita sebut ni. Maka tercetuslah peperangan di medan Badar. Jadi kerana inilah berlaku peperangan Badar ni. Walaupun Abu Sufyan telah berjaya menyelamatkan kafilah dagang Quraisy, dia berjaya dah. Dia tahu awal, dia tak lalu laluan biasa. Dia pilih laluan lain di belakang bukit dekat dengan kawasan pantai, bukan hak ikut Badar tu. Nabi duk pergi tunggu arah jalan Badar tu. Tak, depa pergi ikut lain. Pergi cari jalan lain walaupun lebih jauh, tapi lebih selamat untuk mereka. Walaupun Abu Sufyan telah berjaya menyelamatkan kafilah dagang Quraisy, Abu Jahal tetap bertegas untuk berperang dengan umat Islam dan berhasrat untuk menghapuskan mereka dari atas muka dunia ini. Abu Sufyan ni, dia bukan takat bawa bala tentera ya, dia bawa 20 ekor unta penuh dengan arak. Penyanyi wanita bawa pergi semua. Pasal apa? Dia kata kita akan bergembira di sana nanti 3 hari. Kita minum arak sambil dihiburkan oleh penyanyi-penyanyi wanita kita ni. Dia pergi tu confirm menang. Itu Abu Jahal. Baginda sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat. Jadi Nabi pada ketika itu tuan-tuan tak tahu apa lagi ni. Nabi duk ingat nak pergi rampas barang dagangan tu lah. Tiba-tiba wahyu datang bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan depa pergi tu, kata dak, hangpa tak akan berdepan dengan barang-barang dagangan tu, tapi tentera yang datang daripada Mekah menanti kamu di Badar. Jadi masa tu Nabi SAW pun bermesyuarat dengan para sahabat. Sebabnya tuan-tuan, Nabi mesyuarat ni nak dapat pandangan para sahabat. Adakah kita nak teruskan perjalanan kita, ataupun kita nak balik ke Madinah Al-Munawwarah dapatkan bantuan? Sebab mereka keluar baru 300 orang. Ramai lagi para sahabat di kota Madinah Al-Munawwarah tu yang tak tahu kata akan berlaku peperangan. Kalau akan berlaku peperangan, tentu ramai lagi yang akan turut serta. Nabi boleh tunggu sat nak dengar pandangan mereka. Satu, itu yang pertama. Yang kedua ialah majoriti yang keluar ni tuan-tuan lebih kurang 170 orang daripada kalangan Khazraj, 61 Aus, maknanya ada 230 orang ialah daripada orang-orang Madinah.
Baqi tu ya, yang orang-orang daripada Mekah, orang Muhajirin. Karena majoriti itu orang Ansar, 230 orang. Orang Ansar ni tuan-tuan, dalam perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua, yang dimeterai sebelum peristiwa hijrah, mereka janji nak jaga Nabi, nak pertahankan Nabi ini dalam kita kata apa, agenda Bai'ah tersebut, kalau berlaku di Madinah sahaja, kalau ikut teks. Jadi Nabi ada kebimbangan pada ketika itu, takut orang-orang Ansar tak mau tolong Nabi sebab mereka tak terikat dengan perjanjian tersebut pada masa itu. Jadi Nabi nak dengar pandangan orang Ansar. Jadi tuan-tuan, Nabi bila mesyuarat, Nabi dengar pandangan para sahabat. Dalam ni sebelum perang, saya kita akan tengok masa dekat-dekat nak tercetus peperangan, Nabi dengar pandangan para sahabat. Walaupun Nabi ni mana ada orang lebih mulia pada Nabi tuan-tuan, tapi Nabi dengar pandangan orang lain. Nabi terima pandangan orang lain. Al-Miqdad antaranya lah, ada 2-3 orang sahabat mungkin, Abu Bakar mungkin bercakap. Saya petik satu lah banyak-banyak tu, iaitu Al-Miqdad bin Aswad kata, la naqulu kama qala qaum Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila, walakinna nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa baina yadayka wa khalfak. Kata Miqdad, kami wahai Nabi, wahai Rasulullah, jangan bimbanglah, kami tak akan buat macam orang-orang Bani Israel buat kat Nabi Musa alaihissalam dulu. Mereka dulu tuan-tuan, bila Nabi Musa alaihissalam ajak perang dengan kabilah, dengan orang-orang Kanaan yang duduk di Palestin, pi perang menang. Mereka kata, pilah hang, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang dengan mereka, kami nak duduk sini, ya pilah, kami tak mau pi, kami tak akan kata macam tu. Kata Miqdad bin Aswad. Mana dia? Mereka berkata, kami tidak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya selagi mana mereka berada di sana. Pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah. Sebaliknya kami akan berperang di kanan dan di kirimu, di hadapan dan di belakangmu. Ini kata-kata semangat. Kemudian sahabat-sahabat Ansar pula, Nabi duk tanya lagi, sebab Nabi nak dengar orang Ansar cakap, seorang tak cakap. Sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'az perasan. Kata-kata Nabi itu isyarat kepada dia. Nabi kata, ka'annaka tusyira ilaina, seolah-olah engkau mengisyaratkan kepada kami, kata Sa'ad bin Mu'az. Dia pun bangkit bersyarahlah pada ketika itu, memberikan janji setia kepada Nabi bahawa kami orang-orang Ansar akan tetap bersama dengan engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi seronok tuan-tuan. Jadi akhirnya dia patuhilah perjalanan tersebut menuju ke Badar untuk bertempur dengan orang-orang Quraisy yang sedang menanti di sana. Jadi bila sampai di Badar tuan-tuan, Badar ni kalau tuan-tuan pi ke Mekah sampai di Madinah tu, kalau boleh lah, kalau ada peluang kan, sebab selalunya dia tak masuk dalam package. Kalau tak masuk package pun 8,000 lebih. Kalau masuk hak tu, berapa ada nak cari, tak larat bayar pula kan. Nak pi kena khtiar lah sana tu. Tambah-tambah kalau siapa pi dengan visa, dia panggil apa, visa hak yang pelancong tu kan, untung lah. Senang lagi nak pi, selamat, tak ada minta permit apa dah. Kalau pi visa umrah ni kena pandai-pandai curi ya. Saya pi juga curi-curi pi. Dia dalam lebih kurang 160-170 km daripada Madinah. Tanya taksi kan mahal mana dulu lah tak tahulah. Saya pi baru beberapa tahun sebelum ni. Sewa kalau taksi dia ambil 200, boleh naik 4 orang. Alah seorang 50 dinar, 50 apa? 50 duit apa? Duit sana duit rial kan. Bukan mahal mana pun. Pi balik Allah boleh Tapi lah tengok tempat tu. Baru kita boleh bayar ni, kita duk baca dah cerita dia ni. Kita lalu perjalanan tu kita ingat cerita-cerita ni. Cerita dia banyak lagi tapi saya ringkaskan. Jadi bila sampai di sana tuan-tuan, dalam nak memilih tempat ni tuan-tuan, Nabi pilihlah satu tempat. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ialah ketua orang-orang daripada kabilah Aus. Nabi sangat sayang kepada Sa'ad bin Mu'adz ni. Sa'ad bin Mu'adz ni dia meninggal lepas berlaku perang dengan Bani Quraidah. Dia mati kerana luka dipanah ketika perang Khandaq.
Jadi akhirnya dia mati. Dan dia mati tuan-tuan, Nabi kata bergegar. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Bergegar arasy Allah subhanahu wa ta'ala kerana kematian Sa'ad. Pasal apa? Malaikat gembira kedatangan roh dia. Seronok. Orang baik, orang salih. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia cadang kat Nabi SAW untuk para sahabat nak bina satu pondok kecil. Supaya Nabi duduk tu tempat tinggi sikit, supaya Nabi jangan pergi perang tu. Biar kami lah, tak mau terjadi apa-apa kepada Nabi SAW. Nabi hanya awak keluar arahan daripada atas ni. Apa-apa tengok daripada atas ni, nampak kan tentera ada perang, macam tang mana bahaya, tang mana. Nabi bagi arahan, kami buat. Tapi Nabi bukan dengar yang tu. Nabi pergi juga perang. Tapi pondok tu dibina. Pondok tu dipanggil dalam bahasa Arab Arish. Ain Ra Ya Shin. Arish. Sampailah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Badar, tuan-tuan akan jumpa satu masjid, dia panggil Jami' Al-Arish. Arish tu ambil sebenar nama pondok hak dibina untuk Nabi SAW tu lah. Jadi kalau tuan-tuan pergi sana, tengok masjid tu nampak Jami' Al-Arish. Teringat cerita ni, Sa'ad punya sayang kat Nabi SAW. Hari mereka sampai tu, hari Khamis, hari Jumaat tu nak berlaku peperangan tuan-tuan. Hari itulah Sa'ad bina pondok tersebut untuk Nabi SAW dengan para sahabat. Sa'ad bin Mu'az mencadangkan agar dibina sebuah pondok kecil untuk menjaga keselamatan Nabi SAW berhampiran dengan medan Badar. Sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini terhadap tentera Islam, Baginda SAW mampu menyelamatkan diri dan sempat mendapatkan bantuan daripada umat Islam yang masih berada di Madinah. Namun Baginda SAW tetap turun ke medan Badar ketika perang meletus. Jadi mereka nak tuan-tuan, kok mana Nabi kena selamat. Biarlah kalau nak mati pun biar kami, Nabi jangan. Kalau tak ada Nabi, macam mana Islam? Apa nak jadi pada Islam nanti? Jadi kalau tengok teruk sangat suasana, kami terkorban banyak, kamu cepat-cepat balik ke Madinah. Sebab di Madinah ramai lagi umat Islam. Itu jangan. Nabi tak kata apa lah. Nabi benarkan pembinaan tersebut dan Nabi duduk di situ. Dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat termasuk Sa'ad bin Mu'az berkawal di luar ni, takut apa-apa terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak baca tentang macam mana sayangnya para sahabat pada syariat ini tuan-tuan. Sayangnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk habaq sayang, tak tahu lagi boleh buat ke dak. Ini para sahabat dah tunjukkan pengorbanan mereka kepada Nabi SAW dalam siri peperangan seperti ini. Baginda SAW menerima pandangan Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu dalam memilih tempat strategik di medan Badar, dan cadangannya menimbus telaga-telaga di sana. Ara'aita hadzal manzil amanzilun anzalakahu Allah laysa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhara am huwa ar-ra'y wal harb wal makidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa ar-ra'y wal harb wal makidah. Qala fa inna hadha laysa bimanzilin intaliq bina ila adna ma'il qawm. Al-Hubab bin Al-Munzir ni tuan-tuan, dia bila Nabi sampai di medan Badar, orang Islam sampai dulu. Pasal apa orang Islam sampai dulu? Sebab jarak daripada Madinah nak pi ke Badar tu lebih dekat berbanding jarak daripada Badar nak pi ke Mekah. Sebab tu mereka baru mai, mestilah lambat sampai. Nabi dah dalam perjalanan dah. Jadi sebab tu Nabi sampai dulu. Sehari sebelum musuh sampai, Nabi sampai dah di Badar. Nabi bukan pernah pergi Badar. Jadi Nabi tengok suasana, tahu mana agak yang sesuai, Nabi pun rasa tahun ni sesuai kot untuk kita menjadikan inilah markas kita, tempat kita akan berperang dengan orang Quraisy nanti, kita kena duduk di kawasan ini. Nabi pilihlah tempat tu. Tapi Al-Hubab ni dia biasa, orang-orang Madinah ni setahun sekali dia akan pergi berniaga di kawasan Badar ni. Badar ni tempat ayam. Jadi dia orang nak buat expo perniagaan apa situ dia. Jadi dia tahu kawasan tersebut.
Jadi bila dia tengok Nabi pilih tempat tu, dia tak setuju. Macam mana nak tegur ke tak ni? Pemimpin besar sangat ni, Rasulullah ni. Mungkin Nabi dipandu oleh wahyu suruh pilih tang tu. Jadi pada ketika itu Al-Hubab ni tuan-tuan ditanya Nabi. Dia tanya dengan beradab. Apa dia tanya Nabi tuan-tuan? Adakah tempat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak boleh bergerak ke hadapan atau ke belakang sedikit pun? Kalau lagu tu tak boleh bantah lah. Kalau memang qat'i, memang itulah tempat yang tak boleh buat apa dah, kena ikut lah. Dia tanya dulu Nabi SAW. Atau ia sekadar pandangan dan tipu daya peperangan, ataupun ni strategi Nabi, yang Nabi rasa inilah tempat yang kalau kita duduk kita menang. Pandangan semata-mata pandangan Nabi SAW sahaja. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, dak, ni pandangan aku saja. Ini pendapat aku rasa ini paling baik. Jadi bila Nabi SAW jawab lagu tu, Hubab pun kata, kalau begitu bukan tani tempatnya. Kalau kita nak menang, bukan ini tempatnya. Dia cadang kita kena duduk di tempat yang mana ada telaga paling besar di Badar. Badar ni tempat banyak telaga. Tani ada telaga, sana ada telaga, di situ ada telaga. Orang tak berhenti ambil air. Tapi dalam banyak-banyak telaga tu, ada satu telaga yang paling besar, paling baik airnya, yang paling enak diminum, yang cukup untuk kita semua ni. Kita pilih tang tu. Lepas tu kita gali pula parit-parit keliling tu, supaya air kita tuang bagi senang kita nak ambil minum. Lagi baru nak pergi cedok jenuh kat lah. Buat kolam-kolam kecil-kecil supaya nanti nak minum senang. Bila perang berlaku, kita boleh minum dengan mudah air tersebut. Dan satu lagi cadangan daripada Al-Hubab ialah telaga lain yang ada di kawasan Badar ni, semua kita kamuh habis bang. Hak nu kamuh bang. Hak dah kita sampai awal 300 orang pi 10 orang 20 orang tadi kamuh. Bagi tak ada ayak, bagi ayak tak boleh ambil tang lain. Jadi tujuan dia ialah supaya nanti bila berlaku peperangan, tentulah dari sudut maknawinya, bahkan dari sudut fizikalnya, ayak ada kat kita. Depa mai daripada jauh, depa mengharapkan ayak ada di Badar, depa nak ambil situ. Mai jauh mesti ayak berkurang dah kalau tak habis pun. Jadi bila perang esok kita boleh minum air, musuh tak boleh minum air. Hebat tak nampak tuan-tuan sahabat? Tapi hak paling penting bukan tentang hebatnya cadangan dia tu, tapi keberanian dia. Tanya Nabi, bila ketua dia rasa tak berbagus ni, walaupun dia sahabat, orang Madinah Al-Munawwarah baru masuk Islam, tapi boleh tegur pemimpin. Tu Islam ajak kita. Berapa banyak pengajaran kita boleh ambil tentang tu tuan-tuan. Ni kita kan kalau dengan pengurusi masjid pun tak ni kata apa, saya tu imam cakap. Payah tu imam kami, kali silap lagi, bebai tak main mayang 3 hari pula. Ada jenis tu kan. Tak boleh silap sikit. Kata ketua imam sedap pula dah. Kita lah tuan-tuan, bini nak tegur apa-apa tak berani. Tak boleh kata abang kalau tegur semua cakap tu. Ni hebat pada Rasulullah ni kalau lagu tu. Ada tak perangai lagu tu tuan-tuan? Kalau ada kena bertobat lah. Mengaji perang Badar ni tak perang lagi ni. Duduk perang dengan diri kita. Kita ada tak bini berani tak tegur kita? Dan bila bini tegur tu cerkah ke tak? Belajarlah sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi tangani sahabat. Bagi barang betul baik, Nabi terima. Nabi tak marah. Kalau tidak, aku Rasulullah berani no. Dah Nabi dah. Itu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tunjuk kat kita. Kita kena belajar daripada peristiwa-peristiwa ni. Sebelum tercetus peperangan, 8 Ansharah no. Baginda berdoa dengan bersungguh-sungguh sehingga kain selendang yang dipakainya itu malam tu, Nabi SAW ni Abu Bakar lah ada dengan Nabi kan, dia Nabi doa ni kan sampai tak tidur malam tu, berdoa minta Allah beri kemenangan kepada umat Islam. Sampai Nabi doa ni sungguh-sungguh, Abu Bakar sampai kata, sudahlah wahai Rasulullah, Allah pasti akan membantu kamu. Apa antara doa hak Nabi sebut tu?
Allahumma innaka in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-Islam fala tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, sekiranya engkau binasakan kumpulan umat Islam ni 313, kalau kami semua ni mati habis, engkau tidak akan disembah lagi selepas ini. Tu sampai tahap tu Nabi berdoa, tuan-tuan. Makna sungguh-sungguh. Kita belajar di sini adab berdoa ni, tuan-tuan, minta tu kena minta sungguh-sungguh. Allah suka orang yang bila dia doa sesuatu dia sungguh-sungguh minta ke Allah Subhanahu wa taala. Malu apa? Allah boleh bagi tak, tuan-tuan? Allah boleh bagi. Saya dengar ceramah Syekh Uthman Khamis, mustasyar Islami di Kuwait. Dia kata, ni cerita lah, dia kata berlaku sama-sama daripada satu orang sahabat dan ni doa. Doa, ya Allah, bagilah ke aku 5 juta rial ya Allah. Kawan dia dengar, kawan dia kata, 1 juta cukup lah, berapa banyak kan. Dia kata Allah boleh bagi, bukan aku minta kang. Minta ni, minta sungguh-sungguh ke Allah Ta'ala. Kalau kita nak, Allah boleh bagi lah, tuan-tuan. Allah boleh bagi. Tuan-tuan ada pernah minta 5 juta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah, banyak sangat kot. Tapi kalau Allah nak bagi, boleh kan? Boleh. Apa sajalah yang tuan-tuan teringin nak, walaupun tak padang, minta, Allah boleh bagi. Minta sungguh-sungguh, ulang, rasakan benda tu tidak mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi kat kita. Apa saja yang kita hajatkan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan peristiwa ini dalam firman-Nya. "Idh tastaghithuna rabbakum." Ingatlah, kan Nabi saya, semua para sahabat ni, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, semua pakat minta tolong Allah, bantu, tolonglah ya Allah, macam mana ni nak menghadapi musuh yang Nabi dah dapat tahu, mereka tu 1000 orang. Adalah strategi Nabi. Nabi akhirnya tahu kita ada 300, mereka ada 1000. Itu yang pakat nak balik ke tak, nak pergi ke tak nak balik. Dalam kelang kabut pada ketika, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Lalu diperkenankannya bagi Allah makbulkan doa Nabi, doa para sahabat. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Perang yang dihadiri oleh malaikat ni ada 2 hak disebut secara terang dalam peristiwa sirah, iaitu perang ni, perang Badar, dan juga perang Hunain. Hak tu sebut terang-terang. Tapi yang para malaikat berperang, terus perang ni dengan orang ramai musuh yang ada ni, ialah perang Badar, tuan-tuan. Sampai nanti bila meletus peperangan ni, para sahabat dengar teriakan suara tak tahu main daripada mana. Bila mereka nak penggal kepala musuh, tahu-tahu putus dah, baru angkat tangan ni. Jadi banyak peristiwa-peristiwa aneh yang dilihat, disaksikan oleh para sahabat dalam peperangan ini, kerana Allah utuskan para malaikat. Jibril datang, Mikail datang berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan ini. Ini faktor kemenangan yang Allah boleh bagi kepada umat Islam yang tidak terfikir oleh kita. Nak gagah sikit kan, tuan-tuan? Taruh berlaku no? Pukul 8.30 dah. Tidak boleh habis seronok ke lah. Tak apa, nanti kita sambung lah insya-Allah. Dia sampai tang cerita Umair. Umair nak bunuh Nabi SAW. Jadi insya-Allah, kalau tak ada arai, insya-Allah bulan depan kita sambung lagi kuliah kita ni, tuan-tuan. Tajuk kita masih lagi berkenaan dengan perang Badar. Buku ni juga, tuan-tuan, buka lah belakang tu sikit, ada buku kan. Ni ada doa-doa Nabi SAW yang boleh tuan-tuan pakai amalkan. Kita bukan nak belajar, nak tahu, kita nak juga beramal dengan apa yang Nabi amalkan. Okey, saya baca satu hak pendek lah kot malam ni. Doa-doa ada ni tu. Tuan-tuan tengok halal kali doa tidur. Kita boleh baca satu doa lagi yang dibaca oleh Nabi SAW ketika Nabi nak tidur. Iaitu Nabi baca apa, tuan-tuan? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Belakang sekali.
in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi. Saya doa baca ibadaka salihin. Ini tak ada ibadat tak apa, sama ya. Bismika rabbi, makna dengan namamu wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, aku letakkan, aku rebahkan belakangku ini, lambungku ini. Wabika arfa'u, dan dengan engkau ya Allah aku angkatnya semula. In amsakta nafsi, kalaulah engkau tahan diri aku ni, maknanya aku mati, keluar roh, tak patah balik dah, mati. Farhamha, maka rahmatilah, kasihanilah roh aku ya Allah. Wa in arsaltaha, dan kalau engkau lepaskannya semula, kita hidup balik esok, fahfazha, maka peliharalah roh aku ni ya Allah, peliharalah diri aku ni ya Allah. Bima tahfazu bihi ibadaka salihin, atau bima tahfazu bihi as-salihin, sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang salih. Jagalah aku ni supaya aku tak buat salah, supaya aku boleh buat baik dalam kehidupan aku. Jadi kita doa sebelum kita tidur, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Jadi sekadar itu tuan-tuan, kuliah kita kita akan sambung nanti sikit lagi tentang kisah peperangan Badar yang kita pelajari pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat untuk kita dapat gambaran ringkas pun jadilah tentang peperangan Badar yang berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha astaghfiruka wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.